Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 dalam juzuk yang ke-21. Surah 29, juzuk yang ke-21. Sambungan kita ayat 60. Ayat 6 bermula ayat 60 insya-Allah sampai ke ayat 64. 60 hingga 64 surah Al-Ankabut. Perbincangan kita iaitulah tentang Allah Ta'ala cerita jaminan tentang rezeki makhluknya. Kemudian iqamatul hujjah ke atas orang kafir dengan cara Allah suruh tanya. Bila ditanya, mereka mengaku Allah yang berkuasa. Tapi malangnya, Allah berkuasa disembah pula berhala. Kemudian di akhir ayat kita, Allah peringatkan tentang hakikat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia. Mudah-mudahan dengan kita tadabbur, belajar tafsir ayat dan mentadabbur beberapa ayatnya, akan meningkatkan kefahaman, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, kita baca dulu 1-2 ayat sebagai permulaan, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 862. Muka surat 862. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'aliim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Itu ayat yang kita baca. Balik semula kepada ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan ingatlah, wa ka'ayyin, dan ingatlah
Berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama-sama. Tak ada dompet, dia tak ada. Poket pun tak ada binatang ni, lain daripada kangaroo. Kangaroo yang ada poket. Yang lain-lain tak ada poket. Rezeki dia tak bawa bersama. Dia tak ada account bank, dia tak ada kad kredit, kad debit, semua tidak ada. Habis binatang mati ke? Tak mati. Kenapa tak mati? Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah jua yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Wa huwas samiul alim. Allah jua yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Ayat ini perlu ada muqaddimah dia sedikit. Muqaddimah dia, tuan-tuan dan puan-puan, tengok nota di bawah 1369. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Taala perintahkan, ya betul. Tatkala Allah Taala perintahkan orang-orang Islam untuk keluar berhijrah. Bila Allah izinkan umat Islam ni keluar berhijrah, ada di kalangan mereka yang bimbang tentang soal mencari nafkah di tempat baru. Di tempat baru yang mereka belum biasa dengannya. Orang Mekah ni ada yang belum pernah berhijrah. Ada yang tidak travel, yang duk travel rihlatus syita'i was saif itu, ahli-ahli korporat. Tapi orang Mekah yang biasa ni, yang tak pernah pergi, bimbang juga dia macam mana di Madinah ni, ada apa. Dia panggil al-manakh al-jadid, dalam suasana yang baru, kita pun tak tahu macam mana, apa kerja yang kita boleh buat. Nak hijrah, dah lah kena tinggal harta sendiri di Mekah. Tinggal pula keluarga. Rumah-rumah yang ada ditinggalkan, bagaimanalah nak hidup masa depan. Biasalah dalam kepala kita sebagai manusia ni mesti akan berfikir. Kita yang dijamin gaji pun duk mikir pula suasana, persekitaran, macam-macam. Dalam ayat ini Allah menarik perhatian mereka bahawa bukan sedikit binatang yang juga hidup bersama-sama kamu di muka bumi ini. Tidak juga dapat membawa bekalan makanannya semasa dalam perjalanan di sana sini kerana lemahnya. Tetapi Allah jualah yang memberi rezeki kepada binatang-binatang itu dan juga kepada kamu di mana sahaja mereka dan kamu berada. Allah banding manusia ni dengan rezeki yang ada pada hayawan. Maka bila kita lihat kepada ayat ini, para jemaah sekalian, kita kena tengok juga sinopsis mula kepada beberapa ayatnya lepas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggalakkan, tengok ayat 59, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, iaitu mereka yang sabar dan mereka pula berserah diri, bulat-bulat bertawakal kepada Allah. Bila Tuhan tu bersabar dan bertawakal, ayat ini Allah Ta'ala sebut perkara yang boleh membantu mereka untuk bertawakal. Dibuatnya perbandingan dengan keadaan binatang hayawan yang tak ada langsung aset dia, tapi dia boleh makan rezeki dia setiap hari dalam keadaan tenang dan aman. Satu. Yang kedua, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang Islam yang berada di Mekah, man aslama bi Makkah, orang Islam ada di Mekah supaya berhijrah. Allah perintahkan berhijrah. Khaful faqra, mereka bimbang susah nak hidup, fakir. Ghurbatun fi biladin, orang asing di sebuah negeri yang kita tak ada rumah di sana, tak ada tanah, tak tahu siapa yang nak bagi kita makan. Maka Allah Ta'ala cerita kepada mereka, binatang yang tak cerdik pun boleh makan. Tak ada simpan barang-barang makanan pun kenyang.
Dua. Yang ketiga, ayat ini, ayat 60 ini atfun ala jumlah, dikaitkan dengan ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan merasai mati. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada orang yang berjuang supaya mati itu satu kemestian. Mau mati juga, tidak hari ini, besok. Tidak besok, maknanya kematian itu depan matamu. Maka matilah dalam keadaan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang Arab ni biasanya dia berani dengan mati, tetapi dia takut fakir. Ini ada juga. Kita ni takut dua-dua. Kita ni takut dua-dua. Dia berani mati, tapi takut fakir. Dia panggil, bahasa Arab kata, istighfaful Arab bil maut sajiyah. Mana nak tunjuk berani dia, nak tunjuk gedeber dia, bahasa Kelantan ni. Gedeber dia, maknanya nak lebat, nak pergi perang, kau nak pergi ni, berani buat dia ni. Tapi kalau buat fakir, takut. Macam mana? Dia kata, inna la nakhaful maut, kami tak takut mati, tapi kami takut fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, mu hijrahlah, bak kefakiran, Allah jamin rezeki. Allahu akbar. Ayat ini Masya Allah memberi motivasi besar kepada pejuang-pejuang terdahulu dan pejuang kita sekarang. Yang keempat, Allah SWT sebut, inna ardi wasi'ah. Dalam ayat lepas, bumi aku luas. Ayat 56, surah Ankabut kita. Ayat ini menceritakan min tawaqqu'il ladzina yuhajiruna min Makkah. Orang yang berhijrah dari Mekah ni bimbang, takut tak boleh makan di sana, tempat baru. Maka Allah Ta'ala mari ayat 59 supaya bertawakal. Ayat 60, jamin rezeki, jangan bimbang. Allahu Akbar. Kita duk baca cerita macam kepada Quraisy, tapi sebenarnya cerita ni kepada kita. Kita kadang-kadang bila berhijrah, bertempat baru, nak tukar kerja, nak tukar tempat, tamat belajar contohnya, nak balik kampung, duk mikir juga. Dulu hidup dengan beasiswa, derma siswa, macam-macam. Balik-balik ni, kena kerja sendiri ni, macam mana ni, jawatan belum ada. 100 pemikir dalam kepala. Maka Allah Ta'ala kata, rezeki itu Tuhan bagi, kamu usahalah. Jangan duk tunggu Tuhan bagi je, usaha tidak. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mari kita masuk pada tafsir ayat. Itu muqaddimah ayat, kaitan di antara ayat ini dengan siri yang lepas. Memang sangat rapat. Dalam ayat ini Allah bercerita kepada kita, berhijrahlah para orang mukmin, jangan takut fakir, jangan takut susah. Binatang yang tak ada poket pun boleh hidup. Dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali rezeki Allah jamin. Cuma begitulah kita. Sekali-sekala dia mari juga perasaan, susah kan juga. Mulalah. Yang duk cari pintu rasuah, yang duk cari pintu riba, yang duk jadi scammer. Masalah rezeki ni. Kita tidak letak kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baca saja ayat Quran, tak masuk dalam hati. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada je rezeki Tuhan bagi. Allahu akbar. Baiklah. Di akhir ayat Allah kata, wa huwas samiul alim. Allah Ta'ala maha mendengar kepada doa-doa hamba dia. Allah Ta'ala maha mendengar kepada rintihan, rayuan hamba dia. Dan Allah Ta'ala sangat mengetahui dia nak bagi banyak mana kepada orang ni. Ada orang kalau bagi banyak, sombong, takabur, cepat binasa, Tuhan bagi sedikit.
Ada orang kalau bagi sedikit, dia pula binasa. Bagi banyak. Sedikit atau banyak rezeki bukan parameter Allah reda ataupun tidak. La. Kita nak tahu kita ni Tuhan sayang ke tidak, jangan tengok rezeki banyak ke sikit, tapi kita tengok Allah Ta'ala bagi rezeki yang baik, yang halal, tayyiban. Masa yang diberi 24 jam ni diguna untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk bantu orang, untuk beribadat. Syukurlah Allah Ta'ala sayang kepada kita, diberinya ruang-ruang yang begitu besar. Ada orang rezeki dia luas, Masya Allah, buka ya kedai, orang kata tak cukup kaki tangan, contohnya. Nak solat pun tak sempat, maya pun tak ada, itu tak sempat, halal haram tak peduli, kita kata. Itu bukan tanda Tuhan redha. Jadi kita kena tengok parameter kita, tengok kepada kita ni, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ada orang lagi kaya lagi tawaduk. Ada orang miskin pun sombong, Masya Allah. Miskin tapi sombong dia lebih daripada orang kaya. Istilah orang kampung, naik basikal cabut kata. Naik basikal cabut kata makna rantai basikal tu cabut maknanya. Dia punya buruklah basikal, tapi mengalahkan orang yang berjalan dengan helikopter contohnya. Itu soal hati. Maka Allah kata, aku tahu di mana aku nak letak. Orang mana yang patut terima rezeki banyak, orang mana yang patut terima sedikit, orang. Jadi itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang penting ayat 60 ini sangat besar dari sudut motivasi keimanan, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita berpindah pula kepada tanya jawab daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang kafir. Tuhan suruh Nabi pergi tanya puak kafir, bagaimana pandangan mereka. Tengok ayat 61. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka yang musyrik, mungkin tanya puak kafir itu, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, wa sakharas syamsa wal qamar, dan yang memudahkan pergerakan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya. Mari matahari kita celek mata pergi cari rezeki. Mari malam keluar bulan kita beribadat dan kita tidur. Ditanya puak kafir, siapa dia yang menciptakan? La yaqulunna Allah. Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Puak kafir kata Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok ayat sedikit. La yaqulunna. Kalau orang belajar bahasa Arab tu dia panggil ayat tu kuat, taukid. Mereka sesungguhnya akan memberi jawapan Allah yang menciptakan. Dia tak kata berhala dia, dia tak kata pekong dia tak kata tunggu-tunggu kayu yang disembah puja tu menjadikan. Dia perhati juga. Firaun pun tak mengaku dia buat sungai Nil, dia buat lah. Dia kata tajri min tahti. Sungai ini mengalir di bawah istana aku, di bawah kerajaan aku. Itu je. Kalau dia mengaku dia buat sungai, Haman pun lari. Apa Firaun Clinton tak pandai. Dia mengaku Allah. Ketika dia mengaku itulah Allah tanya, fa anna yufakun. Fa anna yufakun, maka bagaimana mereka tergamak. Bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsunya dari mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya. Kenapa kamu lari? Contohnya kita kata, kita mengaku ini bos kita. Bukan nak bandingin Allah ni, laisa kamitslihi syai'. Tiba-tiba kita tak ikut arahan. Apa ceritamu ni? Bos ngaku. Tapi tak ikut perintah. Dia mengaku Tuhan buat, tapi dia pergi sembah berhala. Tak ikut perintah. Apa cerita pengakuan macam ni? Tengok kenapa susunan ayat ini, lamma hawana subhanahu amra rizq.
Dalam ayatnya lepas Allah Ta'ala suruh jangan duduk fikir sangat tentang rezeki tu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa dia, nak iqamatul hujjah, menegakkan hujjah ke atas puak-puak kafir, puak-puak yang tak mau beriman, supaya mengakui apa? Dia mengaku Allah yang maha berkuasa. Dia mengaku Allah sebagai pencipta. Dia mengaku Allah pemberi rezeki. Tengok. Sekali lagi Allah Ta'ala kait dengan rezeki dalam ayat 763. Ayat 63 dikaitkan dengan rezeki. Ayat ini banyak motivasi tentang rezeki supaya mantapnya kepercayaan, pegangan akidah siapa? Siapa dia? Orang-orang yang nak berhijrah. Baiklah, kita pun kadang-kadang nak hijrah ni penat juga. Ustaz, saya ni kerja di tempat yang tidak halal. Kerja di kilang, tempat buat benda-benda yang haram contohnya. Atau kerja di institusi, tempat-tempat yang tidak patuh syariah. Saya tak sebutlah apa-apa institusi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tilik sendiri. Kerja di sini, nak tutup aurat pun tak boleh, terpaksa kena tayang paha, tayang betis. Contohnya. Ataupun kerja di sini terlibat dengan riba. Ataupun terlibat, banyak benda terlibat. Habis kenapa tak tukar? Ada setengah orang ni, dia beli saham yang tak patuh syariah. Bila diberi nasihat supaya tukar, rugi banyak ni. Itu yang dia nampak, kita tak nampak. Mati depan kita, tak nampak. Kita duk nampak rugi dunia. Baik, tengok ayat 63. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Soalan yang kedua. Dan sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Pergi tanya dia. Hujan turun ni siapa turunkan? Lalu ia hidupkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Mana bumi kering, kuning, turun hujan, hijau balik. Itu maksud sudah mati. Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah sebab dia mengaku Allah yang berkuasa. Mudah kita nak pegang, orang panggil pegang kepala. Mengaku Tuhan berkuasa, kamu sembahlah Allah. Itu dia. Alhamdulillah. Sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian, tidak mengingkari wujudnya Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat? Di akhir ayat ini kontra dengan yang awal. Dia mengaku ada Tuhan. Dia mengaku Allah Ta'ala berkuasa, tapi bal aktsaruhum la ya'qilun. Bahkan kebanyakan mereka tidak memahami hakikat tauhid dan pengertian syirik. Tak tahu juga. Waktu dia mengaku dengan mulut. Sudah dia bercakap, dia pergi dekat berhala dia pergi tempat sembahan dia, pergi tempat tokong dia, pergi tempat kepercayaan dia, syirik balik. Allahu Akbar. Ini yang makna dia panggil kontras.
Baik, kita ada satu ayat yang tertinggal. Ayat 62 tadi. Ayat 62, setelah Allah, minta maaf. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa'anna yu'fakun. Kenapa kamu dipalingkan oleh hawa nafsu kamu? Maaf. Allah tekan balik sekali lagi, tengok ayat 62. Undur balik sekali lagi. Ayat 62. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allahu yabsutur rizqa. Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Orang ini luas, orang ini sempit. Dan di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan rezeki itu baginya. Jadi ada orang luas, ada orang sempit. Pintu rezeki. Luas sempit bukan bermakna Allah sayang, bukan juga tidak bermaksud apa? Tidak bermaksud Allah halal haram. Rezeki itu kemasukan. Bukan semestinya mendapat lesen halal haram di situ. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tengok ada nota di bawah. 1370. Allah jua yang memewahkan rezeki bagi sebahagian dari hamba-hambanya. Dan dialah jua yang menyempitkan rezeki itu bagi sebahagian hamba-hambanya yang lain. Menurut undang-undang peraturan Allah. Mana dia pilih, dia pilih. Kerana Allah amat mengetahui siapakah yang patut. Dan berfaedah kemewahan itu kepadanya. Dan siapa pula yang sebaliknya. Allah. Jadi dia semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ayat ini setelah ada orang yang muskil. Muskil itu maknanya kenapa beza-beza? Ada orang kaya, orang miskin. Contohnya orang ni ada 10 adik-beradik. Daripada ibu bapa yang sama, yang kaya. Kaya mak ayah dia ni. Tokek tu tokek ni lah kita kata. Pegawai tu pegawai ni, pegawai besar. Tiba-tiba 10 orang anak ni berbeza-beza. Ada yang sempit hidup, ada yang kaya, ada sederhana. Maka di situlah Allah Ta'ala bagi jawapan. Yakilul khalqa war rizqalah. Allah Ta'ala yang suka rezeki kepada hamba-hamba dia. Bukan kita yang boleh menentukan. Bukan ibu bapa yang boleh menentukan. Ada ibu bapa tinggal harta banyak kepada anak-anak. Tapi anak pula tak reti nak guna harta. Akhirnya hilang begitu harta dia. Dapat pusaka hari ni. Esok tukar kereta. Tukar tu, tukar ni. Ada orang cerdik dapat harta pusaka hari ni. Esok pergi melabur. Cari tempat pelaburan yang halal. Yang disahkan halalnya. Patuh syariah oleh pihak Suruhanjaya Security contohnya. Panel-panel syariah mengesahkan. Letak harta sana. Berbeza manusia ni. Maka Allah jawab, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min wa yaqdir lah. Tak usah duduk petikailah benda ni. Yang kita nak belajarnya, bagaimana kita nak menguruskan harta yang telah direzekikan oleh Allah kepada kita. Itu ayat. Sesalah kita, ayat soalan yang pertama, siapa yang jadi langit dengan bumi? Jawab. Mereka jawab Allah. Maka Allah beri jawapan bahawa yang memberi rezeki pada kamu, buka rezeki, pintu rezeki itu semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Bahkan masyhur daripada kata-kata Imam Malik rahimahullah. Saya dah ulang banyak kali, tapi nak ulang lagi di sini supaya pelajaran melekat dalam kepala kita insya-Allah. Imam Malik ketika diajak supaya masuk dalam majlis ibadat, zikir je, tak payah duduk sibuk-sibuk dengan mengajar. Imam Malik kata apa? Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah Ta'ala bahagikan amalan ni seperti dia bagi rezeki. Ada yang Allah Ta'ala buka pintu ni. Tok Syekh ni alim.
pintu dianya kuliah, mengajar, didik orang, tarbiyah. Ada orang ni alim tapi pintu dia suka suluk, diam-diamnya. Dia tak mengajar mana, banyak zikir, banyak. Sama juga kita rezeki. Ada orang rezeki melalui kebun, ada rezeki melalui sungai, melalui laut. Ada orang rezeki melalui meja pejabat, macam-macam berbeza rezeki. Allah tak ada bagi dah kita. Kita reda dengan apa yang kita terima setelah kita berusaha untuk mendapat yang terbaik, insya-Allah. Tanda kata-kata Imam Malik ini supaya kita sedar. Berbeza-beza watak manusia, berbeza. Kita tengok orang ni masya-Allah rajin dia ke masjid. Tapi dia tak tolong orang. Dia tak pergi. Ada orang ni masya-Allah aktif dia dengan NGO bantu orang ni. Tapi dia tak aktif dalam majlis ilmu. Dia tak ada majlis ilmu, dia tak pergi. Oh, bantu orang jangan main. Ada orang yang tumpuk. Jadi setiap orang tu Allah Ta'ala dah buka pintu masing-masing. Kita kata kita tak perlu mempertikaikan orang yang kita anggap ini adalah satu pelengkap. Ini ahli ibadat, ini ahli charity, ahli bantuan, ini ahli, Masya Allah. Barulah kita rasa harmoni hidup kita ni masing-masing lengkap melengkapi. Kalau kata yang sempurnanya kita saja, tak juga. Dia anggap dia saja sempurna, kita lah tak, maknanya tak sudah kita ini di atas dunia ni, mesti ada hubung kait di dalam kehidupan kita. Baik para jemaah sekalian, baru sampai kepada ayat 63, wala in sa'altahum, kalaulah sungguhnya jika engkau tanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nazzala minas sama'i ma'a, bertanya kepada orang musyrik, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit, fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, lalu Allah hidupkan dengan hujan dari tumbuhan langit, Allah hidupkan dengannya, dengan air itu tumbuh-tumbuhan di bumi sudah matinya. Apa jadi? La yaqulunna Allah, mereka akan jawab Allah. Jawapan yang sama dengan ayat yang tanya tadi juga. Bila dia jawab Allah, Allah perintah Nabi suruh tak jawab Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah sebab mereka jawab jawapan yang betul. Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan. Maknanya bila hujan tu dipanggil masdar rizki, sumber rezeki. Jadi kalau sumber rezeki sudah ada di tangan Allah, hijrahlah kamu, jangan takut nak berpindah. Dulu bila saya sebut hijrah zaman kita hari ini para jemaah sekalian, hijrah daripada maksiat kepada taat. Hijrah daripada benda tak baik kepada benda baik. Hari ni kita nak bertukar daripada insuran kafir kepada takafur pun, payah. Nak tukar daripada saham yang patuh syariah tak patuh pun payah. Sahabat saya yang duduk di panel ni duit ke orang kerja ni, kan dia sudah buka yang patuh syariah tak patuh syariah. Ramai lagi yang tak berubah tu. Dia kata yang patuh syariah dia punya peratus rendah, bonus dividen. Yang kafir, maaf kasar si ayat, yang tak patuh syariah tinggi, tengok. Itu pun dia nampak, dia tak nampak kubur depan. Masya Allah. Ini kita kena nampak di situ. Hijrah, berhijrah, tinggalkan. Hari ni kita semak kita punya akaun duduk kat mana. Cek, riba sini. Tak patuh syariah ni. Jualan yang kita duduk main ni tak ada panel syariah yang meluluskan. Tak apa ustaz, tak ada panel pun, kita ada ustaz yang jadi ejen. Duduk main lagi tu. Orang panggil keluk kelek. Apa dia keluk kelek ni? Yang penting tak mau berubah, tak mau berubah. Ini bahaya. Baik. Berubahlah kita. Sebab apa? Bila ayat ini kita bercakap tentang rezeki, Allah Ta'ala nak galakkan umat Islam yang nak berhijrah supaya berhijrah daripada akaun yang tak patuh syariah kepada patuh, daripada saham-saham yang meragukan kepada saham yang tidak ragu, daripada sistem perniagaan yang tidak lulus syariah, ataupun syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan gerakan-gerakan anti-Islam, kristianisasi ke apa benda. Tinggalkan.
Jangan duk nampak yang dunia ni kecil je. Tapi kita kena tinggalkan perkara itu sebab apa? Berat tanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini, ayat yang terakhir yang kita nak baca di sini, ayat 64, Allah ceritakan kepada kita. Allah serlahkan kepada kita, Allah beri kepada kita gambaran yang jelas apa itu dunia. Tengok ayat 64. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan ingatlah semualah orang yang sudah beriman takut nak hijrah daripada sistem-sistem yang tidak baik kepada sistem yang Islami. Takut. Kalau zaman Nabi itu nak hijrah dari Mekah ke Madinah, tak ada dah itu. Pintu dah sudah tutup. Nak hijrah daripada tempat mungkar, maksiat kepada tempat yang baik. Nak hijrah daripada negeri yang tak boleh ibadat kepada boleh beribadat. Contohnya kita kata. Ingat kamu semua bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat illa lahwun. Tidak lain hanyalah ibarat hiburan. Lahwu itu dipanggil hiburan, lagha, allahu, wala'ibun, dan permainan saja. Game, kata orang, macam game. Allahu Akbar. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benar hidup. Hayawan di sini dengan makna hayatun abadiyah. Nah, anda dengar cerita sahabat saya, dia kata cerita betul ni Ustaz. Ada cikgu ngajar ni lah kelas fardu ain ni. Dia kata salah ayat Quran ni. Dia kata lahiyal hayawan. Apa hayawan dalam Quran? Hayah, dia kata. Hayah tu makna hidup. Dia tak tahu hayawan tu makna hidup. Hayawan hidup. Kalau kita kata hayawan pun dia hidup juga. Hayawan mana hidup. Jangan duduk tukar ayat Quran ni, kita salah faham, dia duduk marahkan Quran pula. Apa hayawan main dalam Quran? Masya Allah. Banyak lagi cerita-cerita nakal berlaku kepada orang yang tak habis mengaji, tapi dia pergi baca kitab, jumpalah benda-benda pelik macam ni. Na'udzubillah. Allah kata apa? Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benar hidup. Hidup yang berpanjangan. Kalau kita duduk dalam syurga, alhamdulillah. Kalau sebaliknya, wal'iyazubillah, lama juga hidup, rugi. Lau kanu ya'lamun. Hakikat ini tentulah mereka tidak akan, kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Kalau kita tahu hakikat ini, kita tak akan lupa akhirat. Baik, para pelajar sekalian, tengok nota di bawah. Setelah diterangkan pada ayat-ayat yang lalu, bahawa kaum kafir musyrik mengakui bahawa Allah jualah yang menciptakan seluruh alam. Dan Allah lah yang menurunkan hujan dan memberi rezeki. Dalam pada itu mereka tergamak menyembah yang lain kerana terpedaya kepada kesenangan dunia. Lalu diterangkan dalam ayat ini bahawa kehidupan dunia dan kesenangannya yang mereka puja-puja itu tidak akan kekal. Ibarat hiburan. Dia panggil lahwun, hiburan, suka-suka. La'ibun, permainan. Yang terhad waktunya dan lenyap setelah selesai dilakukan dengan tidak membawa sebarang faedah atau manfaat apabila seorang meninggal dunia. Macam budak-budak kita sekarang.
Zaman sekarang ni dengan ada gadget-gadget di tangan ni. Main game sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. Tidur semaya subuh tidak. Lahun walaibun. Tak tahu apa. Apa benda pun tak boleh. Kalau buat kerja, dapat juga duit. Ni main game apa dapat apa. Dapat bintang, dapat karut ada. Dapat habiskan masa ada. Tak tahu tidur siang malam. Ini bahaya. Mana gambaran itu. Tetapi kehidupan yang sebenarnya dan yang kekal hidup selama-lamanya ialah kehidupan di negeri akhirat. Kalaulah mereka menyedari dan mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan tergamak mementingkan dunia semata-mata dengan melupakan akhirat. Dan tentulah mereka akan menjauhi perbuatan syirik dan maksiat dan mengisi kehidupan mereka di dunia dengan iman dan amal-amal yang soleh untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka yang kekal di akhirat kelak. Sudah pastilah orang yang sedar begini, barulah kita nampak mereka duduk di mana. Baik para pelajar sekalian, itu ayat yang telah kita baca. Kita kata alhamdulillah, selesai pembentangan ayat-ayat. Sekarang ini kita masuk kepada al-fawaid, faedah-faedah ataupun kesimpulan daripada apa yang kita belajar. Faedah atau kesimpulan kepada apa yang kita belajar. Sedia pen, siap dia punya catatan. Yang pertama, faedah tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan kepada ayat yang kita belajar ini. Yang pertama, kita mula dengan ayat yang pertama kita baca, ayat 60, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Mu tengok berapa banyak binatang yang tak bawa rezeki, tak ada bawa rezeki. Ada kata sebab dia lemah, ada kata dia tak ada poket, ada kata dia tak ada dompet, tak ada belaka lah. Tadi saya sebut yang ada poket siapa? Kangaroo yang ada poket. Itu pun dia letak anak dia, letak makanan dia. Masya Allah. Allah Ta'ala buat makhluk-makhluk dia ni pelik-pelik kan. Ayat ini tanda fihi al-irsyadu ilan nazara fi makhlukillah. Allah suruh kita tengok kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala supaya kita berfikir. Kambing, lembu, hayawan, burung, ulat dalam batu pun sampai rezeki. Takkanlah kita yang hidup ni tak ada rezeki? Allahu Akbar. Tapi kata orang, rezeki tak datang menggolek, langit tidak menurunkan hujan mas, makanya kita kena usaha. Binatang pun usaha nak makan. Jalan sana sini, tak kira lah. Jumpa tong sampah, dia terbalikkan tong sampah. Jumpa pokok bunga orang, pagar tak tutup, dia masuk tolong makan. Yang penting itu rezeki dia, jangan marah. Aduh cakap macam ni Abu Anas. Bunga saya ratus-ratus beli kena makan ni kambing. Kenapa tak marah? Awak tutuplah pagar. Kambing dia tengok pokok macam rezeki dia. Macam-macam dia punya perbincangan. Sebab tu dalam fiqh dia kata, siang hari tuan kebun kena jaga kebun dia, malam tuan hayawan jaga hayawan. Yang cerita Nabi Daud dengan Sulaiman dulu kan. Baik. Yang pentingnya Allah suruh kita tengok kepada hayawan-hayawan, makhluk-makhluk ini untuk berfikir. Rezeki ada walaupun dia tak ada parang, tak ada golok, tak ada cangkul, tak ada kad kredit, tak ada debit, tapi dia boleh makan. Yang kedua, qauluhu ta'ala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dunia ni lahwun, apa kata lahwun tadi? Hiburan, mainan. Wa inna ad-daral akhirata hiyal hayawan. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang ya'lamun, orang yang faham, orang yang reti, orang yang yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla, tentulah mereka akan melebihkan hidup akhirat daripada hidup dunia. Dunia ni jambatan ke akhirat. Bukan tak boleh, bukanlah atas dunia ni tempat kita mengisi sebanyak-banyaknya. Kita cas bateri untuk ke akhirat tu biar cukup. Perjalanan jauh. Maka ini yang dikatakan. Isu yang ketiga, masalah rezeki dalam masalah ayat lagi, Allah kata rezeki itu aku sediakan.
Ayat ini mengatakan man haddadan nasal. Siapa dia tahdidun nasal? Apa dia tahdidun nasal ni? Orang panggil merancang keluarga ni. Nak anak 2 orang je, nak anak 3 orang je. Kerana takut rezeki sempit, orang ini telah su'uzan billah, bersangka buruk dengan Allah. Na'udzubillah. Sebab bila ada mana-mana makhluk yang lahir atas dunia ini, pasti rezeki telah disiapkan. Ayat yang kita baca tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqa. Ada je rezeki. Cuma sempit luas itu satu pemikiran lain, tapi rezeki itu ada. Berapa ramai kita tengok orang yang anak-anak yatim, rezeki dia selepas pada ayah dia tidak ada je daripada pelbagai pihak, tak kira lah, daripada NGO, daripada kerajaan, kebajikan masyarakat, orang-orang perseorangan. Yang pentingnya pintu rezeki itu ada. Yang keempat, mereka bila ditanya siapa dia cipta langit, siapa dia cipta bumi, siapa dia cipta turunkan hujan, la yaqulunna Allah. Itu dia panggil iqrar. Al-musyrikun iqrar birububiyatillah, dia iqrar dengan rububiyah. Dia panggil tauhid rububiyah. Allah Ta'ala yang berkuasa. Dia tahu. Jadi kata di para ulama, tidak memadai setakat iqrar birububiyah kalau mereka tidak iqrar dengan uluhiyah. Itu yang jadi, ada ulama kata tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah ni ambil daripada sini lah. Mana setakat dia tahu ada Allah, setakat dia mengaku Tuhan yang mencipta, tapi hati dia kufur, tak mengakui Allah yang patut dipuja, disembah dan dipuji, maka itu tidak memadai. Sebab itulah ada setengah orang ni tafsir, dia tafsir apa? Dia tafsir dengan Allah itu al-qadir ala al-ikhtira'. Allah makna Tuhan yang berkuasa mencipta sesuatu. Kafir apa mengaku benda tu? Yang kita naknya tauhid uluhiyah, pengakuan bahawa Allah sahaja yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Barulah mantap dia punya akidah tauhid. Baik, macam mana kita nak kenal Allah? Maka kita kenal melalui nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kita dah belajar itu kan? Nak kenal Allah melalui nama dia, sifat dia, dan melalui pemerhatian kita pada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan ini. Baiklah, kita pergi kepada yang kelima. Ayat ini, wala in sa'altahum. 2 kali Tuhan ulang dalam ayat kita ni. Mu tanya dia jawab Allah. Dalam bahasa perbincangan dia kata ilzam, dia panggil hujah ilzamiyah, hujah yang menetapkan. Kalau mengaku ada Allah, kenapa tak sembah Tuhan? Gitu maksud dia. Kenapa kamu lari daripada landaran? Fa anna yufakun, kenapa lari? Mu tahu Tuhan, kenapa lari? Kenapa tak sembah Allah? Itu dia panggil hujah ilzamiyah. Kita letakkan hujah secara macam satu dipaksa terima. Dia mengaku dia terima lah. Macam orang tu lah, cerita zaman dulu. Orang yang mencuri kan, buang air sini, dia terlupa seluar, dia tinggal situ. Orang tanya, ni seluar siapa? Seluar saya. Najis ni bukan saya punya. Ni macam-macam. Habis buka seluar apa kat apa dekat. Mana itu terpanggil hujah ilzami. Baik. Kita pergi kepada yang keenam. Wala in sa'altahum. Ini hujah Allah Ta'ala ajar kepada kita, dipanggil husnu munazaratil Quran wa mujadalatihi. Cara Tuhan ajar kita berhujah, berdebat dengan orang musyrik, ni cara dia. Hujah ilzami. Ana ingat kisah seorang guru, cikgu. Dia mari jumpa dengan arwah bapa ni, rahimahullah. Dia kata, guru, ustaz, kita ni mengaku ada Tuhan. Nah, kata dia ayah kita, ya memanglah kita kena mengaku ada Tuhan. Allah yang mencipta kita. Dia kata apa? Dia panggil hujah ilzami. Ilzami tapi tak betul lah.
Dia kata kalau benda ada mesti kita nampak. Kalau Tuhan tu ada kita nampak. Mana Tuhan? Pernah awak tengok Tuhan? Dia ingat Tuhan tu macam pekong dia kali. Oh, macam tu cikgu, kata dia ayah kita ni. Macam tu, ya. Saya nak tanya balik boleh? Dia panggil hujah ilzami. Boleh? Silakan. Dia ingat dia hebat lah konon-kononnya. Cikgu ni hidup ke mati ni? Kenapa ustaz tanya macam tu? Yalah saya nak tanyalah, cikgu ni hidup ke mati? Dia kata hidup lah, boleh bercakap ni. Kalau hidup, hidup dengan apa? Hidup dengan nyawa ya? Ya. Mana nyawa cikgu? Awak ada nyawa tak? Ada. Mana? Ada. Mana? Tunjuklah. Itu dia panggil hujah ilzami. Kalau mu kata kalau berada mesti nampak, tunjuk nyawa mu dekat mana? Qul hatu fa buhital ladzi kafar. Kalahlah hujah puak kafir. Itu dia panggil, Allah Taala ajar kepada kita ni, dia panggil hujah mulzimah. Kalau kamu dah mengaku Allah Taala pencipta, kenapa kamu tak mengaku tauhid? Kenapa tak mengaku uluhiyatullah? Kenapa tak mengaku Allah Taala saja yang berhak disembah? Baik. Yang ketujuh, Allah kata apa? Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Lahwun tu apa dia? Hiburan. Lahwun. La'ibun, permainan. Baik, apa beza dua ni? Kenapa Tuhan kembar sekali di sini? Apa beza? Kenapa diatafkan dua tu? Kata di ulama. Yang pertama, yang ketujuh ni, ulama kata annal lahwa lil qalbi. Hiburan tu hati. Bila hati suka, happy lah dia. Orang pergi tengok maksiat sebab apa? Sebab hati dia suka dengan benda tu. Al-la'ib, permainan, game dengan anggota. Orang tak main. Orang awak duk main apa tu? Sengih suka. Main bola. Mana? Dalam hati. Ada tak? Lah. Maka dia kata lahwun lil qalbi wa la'ibun lil jawarih. Hiburan tu hati. Yang permainan tu anggota. Kerana itu dijamak antara dua sifat ini. Lahwun wa la'ibun. Jelas kepada kita. Yang ke-8, lahwun wa la'ib. Masih ada lain juga. Kata di para ulama tadabur, anna kulla syaghalin ya'rid. Setiap benda yang dibentangkan depan kita, kita akan tengok dia. Bila tengok benda ni, kita tak tengok benda lain. Allah Ta'ala tak jadikan dalam hati manusia tu di manusia dua hati, tak jadi. Mu tengok belah kiri, kanan, tak tengok belah kiri. Itu maksud dia. Kecuali Allah Ta'ala la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Allah Ta'ala saja. Semua benda dia tahu. Siapa yang tumpukan mata dia kepada benda batil, dia akan tinggal benda hak. Siapa dia tengok pada benda batil, dia akan tinggal benda yang benar. Maka kata ulama, al-iqbalul alal batili, orang yang tengok kepada benda batil, itu dia panggil la'ibun. Benda main-main saja. Orang yang lari daripada benda benar, itu dia panggil lahwun. Hiburan saja. Jadi dunia itu la'ibun. Dunia ini la'ibun, tempat permainan. Maknanya orang duk tumpu ke benda batil. Lahwun, lari daripada yang benar. Kenapa tak ikut Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam? Itu dia panggil lahwun. Kenapa pergi buat benda mungkar? Itu la'ibun. Boleh jelas lah, insya-Allah. Kalau tak jelas balik, buka rakaman, ulang balik semula. Yang ke-9, kenapa Allah Ta'ala kembar dua ayat ini? Huwa annal mushtaghila bi syai'. Biasanya orang suka buat satu benda, yurajjih. Dia lebih setuju dengan benda tu. Lebih suka dengan benda tu. Sebab tu orang ni berbeza-beza. Ada orang suka dengan ni, ada orang suka dengan ni. Mana orang suka kerja ni, kecuali orang terpaksa tak ada kerja lain. Itu cerita lain. Maka bermakna orang ni telah memilih perkara yang dia suka tadi. Demikianlah juga dengan manusia ni. Siapa dia pilih permainan, pilih dunia, mana dia pilih la'ibun.
Siapa dia lupa kepada akhirat, dia lahwun, dia tu lara, dia tu masih lagi duduk dalam hiburan yang mempesonakan, tak ada apa. Tak ingat ke akhirat je. Dan dia lebih tekan kepada dunia, maka itu laibun. Dia dekat-dekat ya 3 tadi, tapi ada sedikit sentuhan yang berbeza. Tuan-tuan cuba buat analisa lah kan, insya-Allah. Baik. Yang terakhir, yang ke-10, Allah kata, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa ma, maknanya ayat ini dia panggil membayangkan haqaratud dunya, kecilnya nilai dunia ini. Kita dah baca kan dalam hadisnya, Nabi kata kalau nak banding dengan dunia akhirat, seperti kita ambil jari, pergi celup dalam laut, angkat mari. Apa yang kita dapat? Basah hujung jari, tak ada kesan apa kepada laut. Maknanya dunia yang kita dapat ni terlalu sedikit nak bandingkan dengan nikmat akhirat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itu utamakan akhirat, jadikan dunia ni sebagai jambatan ke akhirat. Baiklah. Kerana itu Allah buat bandingan dalam ayat ini, dia bila sebut dunia la'ibun wa la'ibun, lahu wa la'ibun, Allah mau ayat kata wa inna daral akhirata lahyal hayawan. Akhirat tu yang betul. Alhamdulillah para pelajar sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang pandai menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat. Kata amin, kata insya-Allah. Kita gunakan dunia ini untuk ke akhirat. Jangan dunia mempergunakan kita sehingga lara daripada akhirat, lahwun wa laibun. Tuan-tuan boleh nampaklah cerita tu. Lahwun ni maknanya mainan hati. Laibun permainan tangan. Seorang ulama pendakwah zaman kita ni, saya suka cerita ni sebab menyentuh kita. Dia kata, aku fikir macam mana ulama orang soleh, salafus soleh dulu beribadat malam-malam sampai berjuzuk Quran, baca berdiri sampai bengkak kaki. Tak penat ke dia orang ni? Tengah duk fikir, tiba-tiba datang mari alat gadget. Gadget ni yang ada di tangan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, semua kita lah, termasuk yang bercakap ni pun sama ke. Ini yang kita nak muhasabah ni. Bila kita boleh alat ni, buka WhatsApp 1 jam kat situ. Duk tengok grup, tengok ni. Buka pula cerita, oi banyak juga cerita-cerita. Ikut jenis kategori lah. Orang akhirat, orang nak ke akhirat, buka channel-channel agama. Jumpa macam-macam. Jumpa ustaz yang duk cerita hadis, cerita Quran, cerita kalam ulama. Ada ustaz cerita hak ni mimpi, hak ni cerita tu, hak ni cerita ni, pengalaman tu, pengalaman ni, macam-macam. Hak dunia, cerita dunia dia lah, dengan movie yang dengan cerita karut. Oh, dia kata bila aku tengok alat-alat ni sampai orang tunduk, duk baca benda ni, tunduk, orang beri salam 3 kali tak jawab lagi. Aku nampaklah setiap benda itu duduk di hati. Bila hati suka, yang lama jadi sekejap. Yang sekejap tak cukup masa. Tapi kalau hati tak suka, Allahu Akbar. Lamanya ustaz tu ceramah. 15 minit nak ceramah. Kul tazkirah. Lama. Marah dia pula. Ketebah apa ni 15 minit. Bila hati suka, Masya Allah, ustaz ceramah hari ni 45 minit, 2 jam. Macam 15 minit. Tengok. Di mana satu benda tu duduk di hati. Tengok. Lahwun wa laibun. Orang yang suka dengan dunia, lagalah dia. Main dia sampai ke tua. Mainlah dia sampai ke mati. Wal'iyazubillah. Kita minta dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala rahmat kita. Buka hati kita ni suka kepada akhirat. Dunia sebagai tiket untuk kita menyeberang ke sana, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.